Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. InsyaAllah kita akan sambung ke surat 273. Muka surat 273 Surah An-Nahl ayat ke-55. Ayat yang ke-55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyakfuru bima atainahu fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Terjemahan ke-55. Mereka melakukan yang demikian kerana mereka kufur, tidak bersyukur akan nikmat yang kami berikan kepada mereka. Oleh itu, bersenang-senanglah kamu dengan nikmat-nikmat itu bagi sementara di dunia. Kemudian kamu akan mengetahui balasan buruk yang akan menimpa kamu. Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum. Kuntum taftarun. Terjemahan ke-56. Dan mereka yang musyrik itu menentukan untuk keperluan benda-benda yang mereka tidak mengetahui hal keadaannya sebahagian dari harta-harta yang kami kurniakan kepada mereka. Demi Allah, sesungguhnya kamu akan ditanya kelak tentang apa yang kamu adakan secara dusta itu. Wa yaj'aluna lillahi al-banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Terjemahan ke-57. Dan mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak-anak perempuan, maha suci ia, sedang bagi mereka pula mereka untukkan apa yang mereka sukai, yakni anak-anak lelaki. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Terjemahan ke-58. Dan apabila dikhabarkan kepada seseorang dari mereka bahawa ia beroleh anak perempuan, muramlah mukanya sepanjang hari kerana menanggung duka cita, sedang ia menahan perasaan marahnya dalam hati. Yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Ala sa'a ma yahkumun. Ia bersembunyi dari orang ramai kerana merasa malu disebabkan berita buruk yang disampaikan kepadanya, yakni tentang ia peroleh anak perempuan, sambil ia berfikir, adakah ia akan memelihara anak dalam keadaan yang hina, atau ia akan menanamnya hidup-hidup dalam tanah. Ketahuilah, sungguh jahat apa yang mereka hukumkan itu. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw. Walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim.
Terjemah ke-60. Bagi mereka yang tidak beriman kepada hari akhirat itu sifat yang buruk, dan bagi Allah Subhanahu wa taala jualah sifat yang walau yu'akhidullahu an-nasa bidhulmihim ma taraka 'alayha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Terjemah ke-61. Dan kalaulah Allah Subhanahu wa taala menyeksa manusia disebabkan kezaliman mereka, tentulah ia tidak membiarkan tinggal di muka bumi sesuatu makhluk yang bergerak, akan tetapi ia memberi tempoh kepada mereka hingga ke suatu masa yang tertentu. Kemudian apabila sampai tempoh mereka, tiadalah mereka akan dapat meminta dikemudiankan sesaat pun, dan tidak pula mereka akan dapat meminta didahulukan. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. Terjemahan ke-62. Dan mereka mengadakan bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka sendiri tidak menyukainya. Dalam pada itu lidah mereka memperkatakan perkara yang dusta, kononnya bahawa mereka akan beroleh kesudahan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak syak lagi bahawa bagi merekalah api neraka, dan bahawa merekalah orang-orang yang disegerakan masuknya ke dalam neraka. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitan فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. Terjemahan ke-63. Demi Allah, sesungguhnya kami juga telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang terdahulu daripadamu, wahai Muhammad. Lalu syaitan memperelokkan pada pandangan mereka yang ingkar akan amal-amal mereka yang jahat itu. Maka dialah menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
Terjemahan ke-64. Dan tiadalah kami menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, melainkan supaya engkau menerangkan kepada mereka akan apa yang mereka berselisihan padanya, dan supaya menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita ada sedikit ulasan pada tafsir insyaAllah. Ayat yang kita ambil pagi ini ialah sambungan daripada ayat sebelumnya, di mana Allah Ta'ala pada ayat-ayat yang kita ambil pagi ini ialah menceritakan tentang keadaan dan perangai masyarakat yang syirik pada Allah, masyarakat jahiliyah. Ya, mereka tidak beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan ya, golongan musyrikin juga, ya, dia menentukan dalam urusan hidup tu dia mereka mencipta sesuatu benda. Contohnya, dia menganggap bahawa antaranya oleh kerana dia syirik pada Allah, maka dia menganggap bahawa Allah Ta'ala itu ada sesuatu keperluan. Umpama disebut bahawa Allah Tuhan tu ada anak, cuma Tuhan tu ada anak perempuan, di mana malaikat-malaikat tu dianggap sebagai anak-anak perempuan Allah. Dan Nasara, mereka menganggap, orang Yahudi menganggap Uzair tu sebagai anak Tuhan, dan mereka menjadikan kemuliaan tu pada anak laki-laki, kehinaan pada anak perempuan. Siapa dapat anak laki-laki itu gembira, berita gembira, mulia, hebat, sebagainya, sanjung. Sebab tu Walid bin Mughirah, tokoh-tokoh musyrikin yang hebat lawan Nabi, antara salah satu sebab dia hebat lawan Nabi kerana dia ada 10 orang anak, dan 10 tu laki-laki semua. Walid bin Mughirah, dan dia mencabar Tuhan, sebab dia bangga dengan anak laki-laki. Dan dia sebut di sini bagaimana di antara perangai buruk mereka ialah bila dia dapat anak, dikhabarkan pada dia dapat anak perempuan, maka dia zalla wajhu muswadda. Jadi berita dapat anak perempuan tu satu berita yang memalukan, mengaibkan. Sedangkan anak ni bukan pilihan kita, dia ketentuan Allah. Semua disebut pada ayat ni bagaimana bila dia dapat berita anak perempuan, gelap muka mereka, hitam muka mereka, wahwa qazim, dia pun dalam keadaan duka cita, malu. Berita dapat anak perempuan ni berita yang memalukan, hingga dia tak berani keluar, tak berani jumpa orang ramai, sembunyi. Dalam keadaan begitu, dia hanya fikir, apakah aku nak tanggung aib ni sampai bila-bila, sampai anak ni besar, ataupun nak bunuh saja. Jadi dia pada waktu itulah, maknanya gambaran pada waktu itu, nak keluar jumpa orang ramai, malu. Nak tanggung malu tu berapa lama? Hingga mereka buat keputusan ialah menanam hidup anak-anak perempuan. Kalau ada mereka simpan anak perempuan pun, anak perempuan tu hanya sebagai hadiah tetamu datang ke rumah, dijual di pasar bagi yang kalau berlaku kematian suami, wanita-wanita sebahagian tu juga. Ni perangai-perangai masyarakat jahiliah pada waktu itu. Ataupun yadussuhu fit turab, atau tanam hidup-hidup dalam tanah. Allah sebut ala sa'ama yahkumun, alangkah buruknya apa yang mereka hukumkan, mereka fikirkan. Jadi demikian Allah Subhanahu. Dan orang yang tidak beriman dengan hari akhirat ni, sifat mereka ialah dengan sifat yang sangat buruk, dan dia sebab kita ni yang jadi baik ni, yang tak mencuri, tak buat jahat, tak buat maksiat ni, sebab kita beriman dengan hari akhirat. Kalau orang tu tak beriman dengan akhirat, hidup dunia saja, buatlah apa dia nak buat. Sebab tu kita beri sebab tu di Mekah tu Nabi SAW tanam dua perkara. Satu, beriman dengan Allah. Yang kedua, mengenai akhirat. Beriman dengan Allah sebagai syarat untuk beriman dengan semua benda-benda lain. Beriman dengan akhirat supaya kita ni jadi ada hidup ni ada pertimbangan akhirat.
ada dosa pahala, ada syurga neraka, menyebabkan seorang tidak melakukan maksiat pada Allah. Dan Nabi SAW, Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-61, dan kalau Allah Ta'ala menyeksa manusia disebabkan kezaliman mereka, ya, walau ya'khudullahu an-nas bi zulmihim ma taraka 'alaiha min dabatin. Allah kata kalaulah Allah Ta'ala balas kezaliman manusia tu, dibalas atas dunia, tak ada seorang pun yang dah hidup atas muka bumi. Dia menggambarkan kezaliman tu satu amalan yang sangat ditentang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kalaulah Allah menyeksa manusia disebabkan kezaliman mereka, tentulah ia tidak membiarkan tinggal di muka bumi sesuatu makhluk yang bergerak. Ya, habis semua sekali. Ya, kalau Allah Ta'ala balas kezaliman manusia ni, ya, manusia ni tak boleh hidup, ya, atas muka bumi ni. Pasal apa? Maknanya menunjukkan bahawa banyaknya kezaliman yang berlaku di atas muka bumi. Sama ada dia zalim diri dia sendiri, macam orang tak semayang. Orang tak semayang, dia tak zalim orang lain, dia zalim diri dia. Ya, orang yang tak keluar zakat, dia zalim diri dia dan dia zalim orang lain, orang miskin, orang yang sepatutnya dapat harta daripada zakat dia. Dan apatah lagi dalam kes pembunuhan dan sebagainya, kezaliman-kezaliman yang lain. Dan Allah tak cuma walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, cuma Allah Ta'ala tidak balas, Allah Ta'ala bagi tempoh. Ya, orang kalau Allah bunuh orang, kalau Allah Ta'ala azab orang yang buat zalim, kata orang tak semayang, berapa ribu mati, berapa ribu akan hilang. Tapi Allah kata Allah biarkan kepada satu tempoh tertentu, ya, supaya, ya, mereka insaf, mereka kembali pada Allah Ta'ala. Dan bila sampai masa dia, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, dia semua benda makhluk ni, nama makhluk, benda yang dijadikan, dia sampai masa dia akan musnah. Ya, semua benda, manusia, pokok, sama masa dia akan mati, bangunan sama masa dia akan musnah, bumi ni sama masa dia akan hancur kiamat. Ya, demikian. Ya. Dan mereka pula mengadakan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, perkara-perkara yang mereka sendiri tidak menyukainya. Telah saya sebutkan tadi bahawa, ya, dia mengatakan dusta terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, dan mereka tidak akan memperolehi kebaikan. Satu ayat yang agak menarik untuk kita tengok, ya. Ayat 63 Allah sebut, ya, tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitan amalahum fahuwa waliyuhumul yawm walahum azabun alim. Demi sesungguhnya, ya, sesungguhnya kami juga telah mengutuskan nabi-nabi sebelum kamu, sebelum Nabi Muhammad SAW. Lalu syaitan menghiasi, memperelokkan pada pandangan mereka yang engkar akan amalan yang jahat itu. Ya, Allah Ta'ala sebut sebelum Nabi Muhammad dah ada nabi-nabi lain. Ya, cuma syaitan menghias perbuatan jahat dia, perbuatan syirik dia tu dihias nampak cantik. Benda maksiat tu dihias nampak cantik. Ya, lalu dia rasa yang dia buat tu betul. Ya, walaupun yang dia buat tak betul, bunuh anak tak betul, ya, minum arak, berzina, apa semua tak betul, merampas harta secara zalim, melakukan maksiat, penyelewengan, rasuah, benda tak betul. Fazayyanahumus syaitan, syaitan dohiyah hingga dia rasa cantik. Ya, dan itulah yang ada pada kamu pada waktu ini. Ya, Nabi lahir dalam keadaan gitulah. Saya ingat kata-kata Sayyidina Ali. Ada seorang laki-laki mari jumpa Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia tanya Sayyidina Ali, ya Ali, zaman Abu Bakar jadi khalifah, negara aman, stabil. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, Islam makin luas, makin hebat. Zaman Sayyidina Osman jadi begitu juga. Ya, tapi bila kamu naik jadi khalifah ya Ali, negara huru-hara. Ya, perang Jamal, perang Siffin, negara jadi huru-hara, tak stabil. Kenapa jadi macam ni ya Ali? Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali jawab dia kata waktu Abu Bakar, Umar, Osman jadi khalifah, orang macam aku ni rakyat dia. Orang macam aku ni rakyat dia. Tapi bila aku jadi khalifah, orang macam kamu ni rakyat aku. Ya. Kata Sayyidina Ali, waktu Abu Bakar, Umar, Osman jadi khalifah, orang macam Sayyidina Ali tu rakyat dia. Bayangkan. Ya. Rakyat tu macam Sayyidina Ali tu rakyat dia. Tapi bila aku jadi khalifah, orang macam kamu rakyat aku. Ya. Maknanya kita boleh bandingkan, boleh bezalah, ya, dari segi generasi yang awal. Sebab tu Nabi kata dalam hadis, khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, summa yafsul kadzib. Sebaik kurun tu kurunku, kata Nabi.
100 tahun pertama. Kemudian kurun berikutnya 100 tahun kedua, 200. Kemudian kurun yang ketiga 300 tahun. Ya. Summa yasul kasih masuk lepas kurun 300 tahun, maka bersabulah pendusta-pendusta di atas muka bumi. Ya. Maka golongan tu dipanggil golongan salaf, golongan yang awal-awal bersama Nabi dan generasi awal. Ya. Dan wa ma anzalna 'alaikal kitab, dan Allah Taala tidak turunkan Al-Quran pada Nabi SAW melainkan supaya Nabi menerangkan tugas Nabi ialah litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi, ya, supaya Nabi menjelaskan benda yang orang tak faham, benda yang mereka selisih, ya. Bukan boleh Nabi menyebabkan orang beriman, ya, sebab ada orang, satu penulis dia kata Muhammad gagal ni, dia kata Muhammad gagal pasal apa? Sebab pak saudara tak masuk Islam, ya. Tugas Nabi bukan memaksa orang masuk Islam, ya. Sebab tu Nabi Nuh, isteri dia tak beriman. Nabi Ibrahim, ayah tak beriman. Itu bukan ukuran. Ukuran kerjaan Nabi-Nabi bukan diukur berapa jumlah yang beriman dengan dia. Nabi Nuh 80 orang je beriman dengan dia, ya. Nabi Muhammad SAW di Mekah berapa ratus, tak apa 1000 pun beriman dengan dia, ya. Jadi oleh kerana itu tugas Nabi ialah linubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi, untuk menjelaskan apa yang orang tak faham, pandu manusia, bimbing manusia, ya. Lalu mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa hudan wa rahmatil liqaumin yu'minun, dan sebagai petunjuk rahmat kepada mereka yang beriman. Yang tak beriman Nabi pandu, Nabi tunjuk, ya, cerita satu hingga dia nampak kebenaran. Lepas dia nampak kebenaran, dia nak beriman tak beriman tu urusan dia, ya. Tanggungjawab kita ialah buka cerita kebenaran kebenaran Islam, kebaikan Islam. Itu, ya, sebab minyak wangi macam mana pun kalau tak buka tudung dia, bau wangi tak akan keluar. Ya, kebaikan Islam baik macam mana pun kalau tak beritahu, maka orang tak tahu. Ya, sekarang orang nilai Islam tu pada perbuatan manusia, orang Islam. Ya, sedangkan perbuatan orang Islam tu ada yang menepati Islam, ada yang tak menepati Islam. Dia hanya orang Islam tapi tidak beramal dengan Islam yang dia anuti. Ramai, ya. Maka oleh kerana itu tanggungjawab orang Islam beri petunjuk, ya, dan beri rahmat, ya, liqaumin yu'minun, bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat sikit banyak daripada apa yang kita baca pagi ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.